Bismillahirrahmanirrahim. Di antara ajaran-ajaran sesat yang wajib kita menjauhkan diri daripadanya ialah ajaran yang bernama Al-Hululiyah. Mereka ialah golongan yang mendakwa bahawa roh Tuhan itu menjelma di dalam diri seseorang dan menganggap sebagai Tuhan. Mereka juga menghalalkan yang haram dengan mentakwilkannya. Ajaran ini meresap ke dalam beberapa golongan Syiah dan mazhab-mazhab yang lain yang disebut dahulu. Di antaranya ialah As-Sabaiyah, Al-Bayaniyah, Al-Janahiyah, Al-Khattabiyah, Al-Syari'iyah, Al-Numairiyah, dan Al-Rizamiyah. Ajaran hululiyah ini sesat kerana meletakkan perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, yang maha suci daripada segala sifat kekurangan, dan Allah tidak sekali-kali sama dengan makhluknya. Golongan hululiyah beriktikad bahawa Tuhan ada roh dan roh Tuhan menjelma di dalam diri seseorang. Tuhan boleh masuk dalam diri seseorang. Dan apabila Tuhan meresap dalam diri seseorang, maka orang itu menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ini di antara kesesatan ajaran ini. Mereka juga menghalalkan yang haram. Perkara yang halal diharamkan. Bila menghalalkan perkara yang haram, mengharamkan perkara yang halal, yang sabit dengan nas, maka hukumnya menjadi kafir, murtad. Barang siapa yang berpegang kepada ajaran ini, kafir, keluar daripada agama Islam. Dan jenazahnya haram diurus seperti orang Islam, dan tak boleh ditanam di kubur orang Islam. Ajaran ini meresap di dalam beberapa mazhab yang lain. Di antaranya ialah mazhab Syiah dan mazhab-mazhab yang lain yang telah kita baca dulu. Di antara mazhab yang meresap ajaran ini ialah As-Sabaiyah, pengikut Abdullah bin Sabah, yang merupakan satu kumpulan bersyiah yang murtad, keluar daripada agama Islam. Al-Bayaniyah, Bayan bin Sam'ah, Al-Janahiyah, Al-Khattabiyah, Al-Syari'iyah, Al-Numairiyah, dan Al-Rizamiyah yang kita baca berkenaan dengannya. Di samping itu, ada pula mazhab-mazhabnya secara berasingan, di mana hululiyah ini juga mempunyai mazhab-mazhab yang tersendiri. Di antaranya ialah yang pertama Al-Muqanna'iyah, mazhab yang dikenali dengan Al-Muqanna'iyah, pengikut seorang yang bernama Atha Al-Muqanna', mengambil sempurna pemimpinnya yang bernama Atha Al-Muqanna'. Dia seorang ahli sihir yang buta. Seorang ahli sihir. Bukan seorang sihir, seorang ahli sihir. Nak tambah, seorang ahli sihir yang buta, mengaku bersifat ketuhanan. Dia mengaku ada sifat Tuhan bagi dia, dan menunjukkan sihirnya sehingga kelihatan satu bulan yang lain di langit, sehingga dia boleh mengelirukan orang. Dia buat bulan selagi di langit. Ini kuat sihir dia. Di mana iblis, syaitan menolong dia.
Dan mendakwa dapat melihat dari jarak 2 bulan perjalanan. Dia mendakwa dia nampak jauh. Walaupun dilindungi oleh pohon kayu Bukit Buka 2 bulan perjalanan. Ini di antara dakwaan dia. Di antara ajarannya ialah yang pertama, tidak perlu kepada sembahyang. Tak payah sembahyang. Puasa dan ibadat-ibadat yang lain. Di samping menghalalkan yang haram. Di antaranya menghalalkan bangkai. Boleh makan bangkai. Daging babi. Dan boleh bertukar isteri. Boleh bertukar bini isteri antara satu sama lain. Yang kedua, mendakwa bahawa dia boleh berupa Nabi Adam. Kadang-kadang Nabi Nuh. Dan kadang-kadang Ibrahim. Kadang-kadang Nabi Muhammad. Dan sebagainya. Dia mendakwa dia boleh berupa dengan Nabi-Nabi. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Itu dakwaan dia. Yang ketiga, dia berkata kepada pengikut-pengikutnya. Sesiapa yang melihatku, nescaya terbakar di dalam nurku. Barang siapa yang tengok aku, terbakar dalam nur aku, dalam cahaya aku. Ata'ul Muqanna bermahrajalela dengan ajarannya selama 14 tahun. 14 tahun lama dia menyebarkan ajaran dia. Dengan mendapat bantuan daripada orang kafir yang berbangsa Turki. Kabilah Turki menjadi pengikut dia. Sehinggalah Khalifah Al-Mahdi Al-Abbasi menghantar bala tentera yang dipimpin oleh Sa'id Al-Jarashi. Apabila bala tentera Islam mengepung kotanya dan dia merasakan tiada harapan lagi untuk bertahan, dia meracun semua isteri-isterinya. Bila nak diserang, dia merasa tak boleh bertahan, dia bunuh bini dia, isteri dia. Apabila bala tentera Islam masuk ke dalam kota, dia ditawan. Lalu dipancung kepalanya di hadapan, dibawa, lalu dipancung, kepalanya dibawa ke hadapan khalifah. Kepala dia ke Baghdad. Di hadapan khalifah sebagai bukti dia telah dibunuh. Jasadnya dibakar ke dalam dapur yang telah sedia ada di dalam kotanya. Macam mana dia jadi Tuhan, boleh pancung kepala pula dah. Dia mengaku dia jadi Tuhan. Yang kedua, Al-Hilmaniyah. Pengikut Abu Hilman Ad-Dimashqi. Yang berasal dari Parsi. Dan besar di Halab, Syria. Dan menyebarkan ajarannya di Dimash. Orang kita panggil Damsyik di Syria. Di antara ajarannya ialah. Yang pertama, Tuhan menjelma di dalam diri tiap-tiap orang yang cantik. Oleh itu, dia dan pengikut-pengikutnya menyembah setiap yang dilihatnya cantik. Tuhan menjelma dalam tiap-tiap benda yang molek. Orang yang cantik. Bila bertemu orang lawa je sembah satu. Ini ajaran dia. Yang kedua, sesiapa yang mencapai martabat ma'rifah. Ma'rifah yang mengenal. Yang tinggi. Halal kepadanya segala yang haram. Bila orang tu sapa martabat tinggi, ma'rifah yang tinggi. Semua perkara halal belaka boleh buat belaka. Tak ada haram pada dia. Ini jadi kafir, murtad. Wal'iyazabillah. Yang ketiga, Al-Azafirah. Pengikut mereka ialah pengikut Abul Azafir, Muhammad bin Ali Asy-Syalmaghani. Di antara ajarannya ialah yang pertama, mendakwa bahawa roh Tuhan menjelma di dalam rohnya. Dan menamakan dirinya dengan Ruhul Qudus, roh yang suci. Dia mendakwa Tuhan menjelma dalam roh dia. Dan diri dia adalah Ruhul Qudus. Yang kedua, menghapuskan hukum syariat. Hukum-hukum syariat dihapuskan. Sembahyang, puasa, halal, haram. Dan menghalalkan liwat. Menghalalkan persetubuhan lelaki dengan lelaki. Yang ketiga, mengaku boleh menghidupkan orang mati. Dia mengaku boleh menghidupkan orang mati. Mungkin dia menggunakan sihir.
Dia muncul di zaman pemerintahan Abbasiyah, di bawah pemerintahan Ar-Radhi. Akibat ajarannya yang sesat dan menyesatkan itu, dia telah dijatuhkan hukuman bunuh dan disoda. Di mana Abul Adhafirah Muhammad bin Ali Asy-Shalmaghani yang membawa ajaran sesat telah ditangkap, dijatuhkan hukuman bunuh dan mayatnya disolib, disolakan. Ini akibat mereka yang membawa ajaran sesat itu. Yang keempat, Al-Hallajiyah, wallahu alam. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن. Bab pada menyatakan menyuruh supaya menunaikan terus-menerus sembahyang, yakni sembahyang 5 waktu yang diwajibkan, dan menegah dengan sekuat-kuatnya, serta memberi amaran yang keras pada meninggalkannya. Firman Allah Ta'ala, Hafizu ala salawati was salatil wusta. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud terus menerus menunaikan sembahyang dan terutamanya sembahyang wusta. Ayat ini menyatakan wajib secara terus menerus, dan kewajipan ini hendaklah dipelihara dan dijaga dengan baik. Jangan meninggalkan sekali-kali akan sembahyang waktu yang diwajibkan. Iaitulah sembahyang 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah yang menjadi rukun Islam. Yang kedua, yang disampaikan kewajipannya kepada Nabi SAW di langit pada malam Isra dan Mi'raj, yang berbeza dengan kewajipan-kewajipan yang lain dibawa oleh malaikat Jibril secara wahyu di bumi. Adapun sembahyang 5 waktu dijemput Nabi SAW oleh Allah Ta'ala dan menghadap Allah Ta'ala di Sidratil Muntaha dan menyampaikan kewajipannya di situ, menunjukkan betapa besarnya kewajipan sembahyang 5 waktu ini. Dan sembahyang 5 waktu adalah tanda kasih Allah Ta'ala kepada hamba-Nya, dan merupakan hubungan hamba dengan Allah sebanyak 5 kali sehari semalam. Allah Ta'ala minta kita berhubung dengan Dia, menghadap Dia, menandakan kasih Allah kepada kita. Allah Ta'ala sayang kepada kita. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada apa-apa faedah daripada kita. Walaupun seluruh dunia, seluruh alam pakai tak semayang belaka, Allah Ta'ala tak ada apa-apa. Tetap dengan sifat ketuhanan dan kebesaran Dia. Tidak terjejah sedikit pun. Yang punah ranah ialah mereka yang meninggalkan sembahyang. Oleh kerana sembahyang ini sangat besar di dalam agama Islam, maka wajib kita menunaikan pada waktunya, dan terutamanya sembahyang wusta. Mengikut kaul yang lebih kuat, sembahyang wusta ialah sembahyang asar. Menandakan sembahyang asar, kewajipannya lebih diberatkan daripada sembahyang-sembahyang yang lain. Kerana di waktu ini manusia kebiasaannya leka. Dan di waktu ini juga malaikat siang dan malam menukar giliran mereka. Oleh kerana itu kita naklah memelihara sembahyang asar dengan sungguh-sungguh, sebagaimana kita juga
diwajib memelihara sembahyang-sembahyang yang lain. Dan firman Allah Ta'ala, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Yang bermaksud, maka jika sekiranya mereka itu bertaubat dan mereka mendirikan sembahyang, mereka juga menunaikan zakat, maka biarkanlah mereka dengan bebas, yakni tak boleh diganggu. Dengan maksud, apabila orang-orang kafir itu telah meninggalkan kufurnya, mereka telah masuk Islam, dan mereka mendirikan sembahyang 5 waktu, mereka menunaikan zakat, maka kita tidak boleh melakukan apa-apa terhadap mereka, kerana mereka sudah menjadi orang Islam yang sebenarnya, kecuali mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang disebut di dalam nas-nas yang tertentu yang akan dihuraikan oleh hadis yang kita baca. Hadis yang pertama, wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdalu qala as-salatu ala waqtiha qultu thumma ayyu qala birrul walidain قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله متفق عليه. Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu an, katanya, aku bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia amalan yang paling lebih dari segi pahala, dari segi kedudukannya di sisi Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang di dalam waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa dia? Sabdanya, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Aku bertanya lagi, kemudian apa dia? Sabdanya, berjihad perjalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan darjat dan kedudukan amal yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal yang paling afdal ialah mendirikan sembahyang di dalam waktunya. Tunaikan sembahyang dalam waktu yang diwajibkan. Sembahyang zuhur dalam waktu zuhur, asar dalam waktu asar, maghrib dalam waktu maghrib, isyak dalam waktu isyak, dan subuh dalam waktu subuh. Sebagaimana yang dihuraikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah Ta'ala mewajibkan sembahyang 5 waktu, dan Nabi SAW turun ke bumi, malaikat Jibril datang selepas itu, mengajar wudu, mengajar mengambil air sembahyang. Sebagaimana yang disebut dalam Quran, diajar secara praktikal, secara amali. Kemudian diajarnya sembahyang. Pertama pada awal waktu, pada hari yang kedua di akhir waktu. Dan dia beritahu itulah dia waktu sembahyang. Diajar oleh malaikat Jibril akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Taala mewajibkan sembahyang di dalam waktunya. Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu diwajibkan di atas orang-orang yang beriman, mengikut masa waktu yang ditetapkan oleh Allah Taala. Jangan kita sembahyang di luar waktu. Sembahyang di luar waktu haram, berdosa. Setengah ulama mengatakan kafir, setengah ulama mengatakan dosa besar. Jangan kita buat main-main. Ada ulama yang mengatakan kafir, dan ada ulama yang mengatakan dosa besar, selagi dia tidak menghalalkan perkara itu. Oleh kerana itu, walaupun tak kafir, jangan buat main-main. Kerana ada ulama yang mengatakan kafir. Ulama sahabat dan ulama tabi'in. Dan ada ulama yang mengatakan tidak kafir selagi dia tidak menghalalkan. Tetapi tetap menjadi dosa besar. Jangan kita merasakan cukup dengan qada saja. Jangan rasa begitu, tak apa boleh qada pula. Ini dosa besar. Kalau qada saja tak bertaubat, tak jadi apa. Kalau qada saja bertaubat dan Allah Taala tak terima taubat buat main-main, tak jadi apa juga. Maka jangan kita buat main-main dalam sembahyang 5 waktu ini. Sembahyang 5 waktu di dalam waktunya adalah amal yang paling dikasihi oleh Allah Ta'ala.
amal yang paling afdal. Ini jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud tanya lagi, kemudian apa dia? Berbuat baik pada kedua ibu bapa. Menunjukkan bahawa berbuat baik pada ibu bapa adalah amal yang afdal selepas mendirikan sembahyang 5 waktu. Walaupun kedua ibu bapa itu bukan Islam. Kedua ibu bapa itu kafir. Hendaklah dia buat baik kepadanya walaupun dia kafir. Dan kita boleh taat dia dalam perkara yang tidak bercanggah dengan agama. Bila dia suruh dalam perkara yang bercanggah dengan agama, haram kita taat pada dia. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan bergaul dengan kedua ibu bapa itu dalam perkara dunia dengan sebaik-baiknya. Bila dia sakit, cara dia, layan dia. Tapi bila dia suruh buat maksiat, tak boleh ikut dia. Dan sentiasa berusaha supaya dia masuk Islam. Supaya dia menjadi orang yang baik. Kita kena usaha. Dan berbuat baik kepadanya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud tanya lagi. Kemudian apa dia? Jawab Nabi SAW lepas itu berjihad fi sabilillah. Berjihad fi sabilillah duduk nombor 3. Selepas berbuat baik pada kedua ibu bapa. Disebut dalam hadis seorang sahabat yang nak pergi berjihad. Lalu Nabi tanya, ibu bapa mu macam mana? Bagaimana ibu bapa mu? Ada orang jaga tak? Lalu kata tak ada. Kalau Nabi kata, pergi berjihad, jaga ibu bapa mu. Dia suruh balik dan jaga ibu bapa. Kecuali jihad fardu ain. Jihad fardu ain, iaitulah jihad apabila orang kafir sudah masuk dalam negeri. Islam berada dalam keadaan bahaya. Jihad fardu ain tak perlu berizin ibu bapa. Hendaklah berjihad walaupun ibu bapa tak mengizinkan. Suami tak mengizinkan. Tuan tak mengizinkan. Piutang tak mengizinkan. Apabila jihad menjadi fardu ain, Islam berada dalam keadaan bahaya. Itu ialah kedudukan yang kita kena faham betul-betul. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya sembahyang 5 waktu di dalam waktunya, bukan di luar waktu, di dalam waktunya. Sembahyang di dalam waktunya, jangan di luar waktu. Itu amal yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala 5, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Muttafaqun alaih. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibinakan agama Islam itu di atas 5 perkara. Iaitulah mengucap bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Mendirikan sembahyang, menunaikan zakat dan haji ke Makkah dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan rukun-rukun Islam. 5 perkara rukun Islam. Iaitulah mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang, menunaikan zakat, haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain disebut haji rukun yang kelima. Dalam hadis ini disebut puasa bulan Ramadan rukun yang kelima. Itu tak jadi masalah. Nabi bersabda dalam keadaan-keadaan yang waktu yang berbeza. Tak disebut secara tertib yang sama. Yang pentingnya kelima perkara ini adalah rukun Islam. Dan rukun Islam yang kedua ialah mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang termasuk di dalam rukun Islam. Mendirikan sembahyang menjadi kewajipan kepada orang perseorangan. Menjadi kewajipan kepada parti dan kumpulan Islam. Dan menjadi kewajipan kepada kerajaan Islam. Disebut dalam Quran. Sifat orang Islam ialah mendirikan sembahyang. Sifat parti Islam ialah mendirikan sembahyang. Sifat negara Islam ialah mendirikan sembahyang. Ini disebut dalam Quran. Disebut dalam Quran. Adapun sifat orang Islam, banyak ayat yang kita boleh baca. Aqimus salah, dirikanlah kamu akan sembahyang. Allah Ta'ala mewajibkan tiap-tiap orang mendirikan sembahyang. Adapun sifat parti Islam, kumpulan Islam, disebut innam awaliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah
wa hum raki'un. Wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Surah Al-Maidah. Sesungguhnya yang menjadi wali kamu, kepimpinan kamu ialah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang mendirikan sembahyang. Sifat Hizbullah, parti yang menegakkan ajaran Allah. Pemimpinnya mendirikan sembahyang, menunaikan zakat. Dan sesiapa yang berwalikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang bersifat dengan sifat yang tersebut, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, tunduk kepada Allah, maka sesungguhnya parti Allah, golongan Allah, Hizbullah, itulah yang akan dijanjikan kemenangan oleh Allah Ta'ala. Adapun sifat pemerintahan Islam, negara Islam, disebut dalam suratul Hajj. Firman Allah Ta'ala, Alladzina immakkannahum fil ard, aqamus salah, wa atawuz zakah, wa amaru bil ma'ruf, wa nahaw 'anil munkar, walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kuasa memerintah. Kuasa memerintah negara, memerintah bumi. Mereka mendirikan sembahyang. Mereka menunaikan zakat, yakni melaksanakan ekonomi Islam, menyuruh kepada yang baik, mencegah kemungkaran, dan bagi Allah sahaja akibat segala urusan. Ayat ini menyebut sifat negara dan pemerintahan Islam. Kerajaan Islam itu, orang yang menguasainya mestilah mendirikan sembahyang. Aqamus salah. Allah Ta'ala tak menyebut aqamul masajid, mendirikan masjid. Kerana Allah Ta'ala maha mengetahui ada orang buat masjid saja tapi tak sembahyang. Kalau mendirikan sembahyang, mesti menghidupkan masjid. Kalau mendirikan masjid, orang munafik pun mendirikan masjid. Abu Amir Al-Rahib Al-Fasih, pemimpin munafik di zaman Nabi SAW, mendirikan masjid tetapi tidak menegakkan Islam. Maka sifat pemerintahan Islam itu mestilah aqamus salah, mereka mendirikan sembahyang. Menunjukkan bahawa tanggungjawab sembahyang adalah satu kewajipan yang besar. Kewajipan orang Islam, kewajipan parti Islam, dan kewajipan negara yang memerintah dengan Islam. Sembahyang menjadi salah satu sifat daripadanya. Kalau sebenarnya parti itu, dia tak sembahyang, duit bagi banyak, tapi sembahyang tak boleh, itu bukan parti Islam, itu parti syaitan. Parti syaitan disebut dalam Quran, baca surah Al-Mujadilah. Hizbul syaitan, parti syaitan. Mesti mendirikan sembahyang, mesti menunaikan tanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah pemerintahan yang menegakkan Islam. Sifatnya mestilah mendirikan sembahyang. Menunjukkan sembahyang perkara yang sangat besar di dalam agama Islam. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah, muttafaqun alaih. Maksudnya, dan darinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperintah supaya memerangi manusia. Memerangi manusia, perang, bukan sebarangan, memerangi manusia sehingga mereka mengaku bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, dan Muhammad itu Rasulullah. Mereka mendirikan sembahyang, mereka menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan yang demikian itu, maka terpeliharalah daripadaku akan darah-darah mereka, harta-harta benda mereka, malaikan dengan hak Islam, dan hisab mereka terserah kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW diperintah supaya berjihad, menegakkan agama Islam sehingga berperang. Kalau perlu kepada berperang, mengangkat senjata bagi mempertahankan Islam, mengajak manusia kepada Islam dengan tidak ada paksa sehingga mereka menegakkan Islam. Menegakkan Islam itu ialah menegakkan dua kalimah syahadah, mengucap
dan melaksanakan tuntutan-tuntutan dua kalimah syahadah. Di antara tuntutan dua kalimah syahadah itu ialah beramal dengan undang-undang Islam dan syariat Islam yang diwajibkan oleh Allah kepada kerajaan Islam. Mendirikan sembahyang, menunaikan zakat. Menunaikan zakat, yakni menunaikan ekonomi Islam. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil daripada orang-orang yang kaya yang berada dan dikembalikan kepada orang-orang yang fakir yang tidak berada. Ini di ekonomi Islam. Ekonomi Islam, harta kekayaan tidak boleh berpusing di kalangan orang-orang yang tertentu sahaja. Harta kekayaan hendaklah diberi hak kepada mereka yang berhak, iaitu orang-orang miskin. Apabila mereka menunaikan dua kalimah syahadah, mereka mendirikan sembahyang, mereka menunaikan zakat, salah satu perkara penting di dalam ekonomi Islam, maka terpeliharalah darah-darah mereka dan harta benda mereka tak boleh diperangi lagi. Malaikan dengan hak Islam. Hak Islam. Islam menghalalkan darah. Iaitulah 3 perkara. 3 perkara yang dihalalkan oleh Islam. Ala yahillu damu mri'in muslimin illa min salatin. As-sayyibu adh-dhani wan-nafsu bin-nafsi wat-tariku lidinihi al-mufariqu lil-jama'ah. Maknanya, tidak halal darah orang Islam malaikan dengan 3 perkara. Yang pertama, orang yang berkahwin yang berzina. Orang yang sudah berkahwin dia berzina. Sabit dengan hukum hudud, dia telah melakukan zina dan dia sudah berkahwin. Maka hendaklah dikenakan hukuman rejam sehingga mati. Ini halal darahnya bila telah sabit dengan hukum Islam. Dibenarkan kita bunuh dia. Dan orang yang membunuh orang dengan cara yang tidak sebenar. Dia bunuh orang dengan cara yang tidak sebenar. Dia bunuh dengan jahat dia, zalim dia, dengan alat yang membunuh. Membunuh dengan sengaja. Maka dihalalkan darahnya. Boleh dijatuhkan hukuman bunuh. Kecuali dimaafkan oleh warisnya, oleh walinya. Dan yang ketiga, orang yang murtad. Yang keluar daripada agama Islam. Dan keluar daripada jamaah Islam, daripada kumpulan Islam. Yang membahayakan negara dan masyarakat Islam. Ini ialah mereka yang dihalalkan darahnya. Apabila berlakunya murtad di zaman Nabi SAW. Khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah menubuhkan bala tentera dan pasukan-pasukannya dengan dilantik ketua-ketuanya untuk memerangi mereka yang murtad. Di antara yang diperangi itu ialah mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Apabila tentera Islam nak serang sebuah kampung yang tidak menunaikan zakat, tiba-tiba mereka mendengar suara bang, suara azan. Bila dengar suara bang, tak jadi nak serang, tak datang hati. Kerana mereka bang, semaya jemaah lagi. Masih sembahyang jemaah di masjid. Lalu mereka berundur dan balik ke Madinah. Berjumpa dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat-sahabat tak boleh dijawab. Akhirnya mereka menghadap Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar membaca hadis ini. Tidakkah kamu mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah." Nabi bersabda, aku diperintah memerangi manusia sehingga mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Mereka mendirikan sembahyang, mereka menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan demikian, maka terpeliharalah darah-darah mereka dan harta mereka melainkan dengan hak Islam. Mereka tidak menunaikan hak Islam, kata Abu Bakar. Bila mereka tidak mewajibkan zakat, bermakna mereka membatalkan hukum Islam. Satu rukun Islam dibatalkan. Demi Allah, sekiranya mereka tidak menunaikan hak yang diberi kepada Nabi SAW, walaupun sama mahal dengan harga tali yang mengikat unta, nescaya aku memeranginya, kata Abu Bakar. Bila dengar begitu, Sayyidina Umar kata, serang hati aku.
Terang hati aku, jelas. Selama ni aku tak faham. Baru aku faham. Abu Bakar bertindak memerangi mereka yang menyatakan zakat tidak wajib. Salah satu daripadanya ialah mendirikan sembahyang. Kalau ada sebuah kampung tak mendirikan sembahyang, kerajaan hendaklah minta kampung untuk mendirikan sembahyang. Kalau degil juga, kerajaan hendaklah bertindak. Boleh serang kampung itu. Boleh serang kampung itu kerana dia tidak mendirikan sembahyang. Itulah dia kerajaan Islam yang sebenar. Kerajaan Islam yang sungguh. Kerajaan Islam yang mendirikan sembahyang. Apa yang berlaku hari ini, kita mengalami masyarakat yang sudah lupa sembahyang. Tak peduli dia pergi serang kalau orang dia buka tanah. Walaupun tak ada tanah baru dia serang. Dia rombok masjid, rombok apa. Kerana buat masjid di atas tanah yang tak diizinkan. Tak sembahyang tak apa. Tak sembahyang tak apa. Ini meringankan sembahyang. Ini jelas sifat kerajaan ni bukan sebuah kerajaan Islam. Yang melaksanakan syariat. Baca Quran, baca hadis. Kalau baca Quran, baca hadis, bertemulah kita dengan sifat-sifat pemerintahan Islam yang sebenar. Di antaranya hadis yang kita baca ni mewajibkan pemerintah mendirikan sembahyang. Sembahyang adalah hubungan di antara manusia dengan Allah, di antara hamba dengan Tuhan. Bila tidak mendirikan sembahyang bermakna memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila putus hubungan dengan Tuhan bermakna khianat terhadap Tuhan. Maka telah melakukan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Mu'adz radhiyallahu anhu qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman faqala innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab fad'uhum ila shahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah ta'ala aftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylah فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه. Maksudnya dan dari Mu'adz radhiyallahu anhu katanya telah menghantar akan aku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman. Lalu dia bersabda, sesungguhnya engkau akan bertemu dengan satu golongan di kalangan ahli kitab. Ajak mereka kepada mengaku bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah dan aku ini yakni Muhammad Rasulullah. Maka jika sekiranya mereka itu mematuhi perkara itu, beritahu mereka sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada mereka 5 sembahyang pada tiap-tiap hari dan malam. Maka jika sekiranya mereka itu mentaati perkara itu, maka beritahu kepada mereka sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan ke atas mereka memberi sedekah harta benda yang diambil daripada orang-orang yang kaya di kalangan mereka, lalu dibahagikan kepada orang-orang yang berhajat di kalangan mereka. Maka jika sekiranya mereka mentaati dalam perkara itu, jauhlah kamu daripada mencerobohi harta-harta mereka. Dan takutlah kamu akan doa orang yang kena zalim. Maka sesungguhnya tidak ada di antaranya dan Allah dinding lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan uslub dakwah. Menunjukkan cara berdakwah. Yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz ialah seorang sahabat yang alim, yang banyak ilmunya, yang dipercayai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi menghantar Abu Musa al-Asy'ari menjadi gubernur di negeri Yaman, penduduk Yaman masuk Islam. Kemudian Nabi menghantar Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian Ali dipanggil. Oleh kerana Ali perlu berada di sisi Nabi SAW. Menjadi ahli mesyuarat. Dan pembantu dan menterinya yang hampir. Kemudian Nabi menggantikan Mu'adz bin Jabal pergi ke Yaman. Sebelum Mu'adz dihantar ke Yaman,
Nabi menyoal beberapa soalan terlebih dulu. Antara soalannya, wahai Mu'adz, sekiranya engkau pergi ke negeri Yaman ada apa-apa masalah, bagaimana engkau nak selesaikan masalah, nak hukumkan? Kata Mu'adz, saya hukum dengan kitab Allah, dengan Quran. Wahai Mu'adz, kalau tak ada dalam kitab Allah bagaimana? Kata Mu'adz, saya hukum dengan sunnah Rasulullah, dengan hadis Rasulullah. Kalau tak ada dalam hadis Rasulullah bagaimana? Kata Mu'adz, ajtahidu wala alu. Saya berijtihad dan saya tidak berganjak lari daripada dasar yang ada dalam Quran dan hadis. Lalu Rasulullah menepuk bahu Mu'adz. Satu riwayat menepuk dada Mu'adz dan bersabda, alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulullah bima yurdi Rasulullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah dengan apa yang diredha oleh Rasulullah. Maknanya hukum dengan Quran, dengan hadis. Tak ada Al-Quran hadis, barulah boleh berijtihad. Ini dia cara pemerintahan Islam. Apa yang berlaku hari ini, hukum dulu. Jangan peduli. Lepas tu cari Quran hadis biar jadi boleh. Ini jadi punah gana habis. Ini sudah terbalik, sudah terlingkup daripada cara Islam. Dan orang Islam jadi punah janang habis. Ini yang berlaku hari ini. Ini kena faham. Kemudian Rasulullah ajar Mu'adz berdakwah. Wahai Mu'adz, bila mu pergi negeri Yaman, kamu akan bertemu dengan golongan ahli kitab. Iaitulah orang kafir yang ada kitab. Iaitulah orang Yahudi dan orang Kristian. Di Yaman ni ada orang Yahudi. Orang Yahudi yang ada kitab. Bila kamu bertemu dengan mereka, wahai Mu'adz, suruh mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Ajak mereka masuk Islam. Ajak orang kafir itu masuk Islam. Setelah dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia masuk Islam. Beritahu kepada mereka bahawa dalam Islam ni ada kewajipan semayang 5 waktu. Ini cara berdakwah. Mula-mula ajak mengucap 2 kalimah syahadah. Lepas tu suruh dia semayang 5 waktu. Bukan mengucap 2 kalimah syahadah, lepas tu cari tok mudin sunat. Ini cara orang Melayu, itu cara orang Melayu. Betul lah dalam mazhab Syafi'i sunat ni wajib. Itu mazhab Syafi'i. Ada mazhab mengatakan tidak wajib. Tapi cara berdakwah yang diajar oleh Nabi ialah mengucap 2 kalimah syahadah kemudian ajak semayang. Oh, tak boleh lah nanti kena qada semayang, ni tak kerti bahasa. Mengaji agama tapi tak pandai. Tak pandai uslub, tak mengaji hadis. Ini saja masalahnya. Mengaji fiqh, tak mengaji usul fiqh. Tak mengaji hadis, tak mengaji siasat syariah. Ini jadi masalah. Ini jadi masalah kepada kita dalam masalah nak menyampaikan Islam kepada orang. Kita tengok bagaimana pendakwah zaman dulu bila masuk ke negeri orang kafir masuk Islam lepas seorang. Akhirnya habis negeri jadi orang Islam. Ini hebat. Kita hari ini orang kafir tak masuk Islam. Macam tula je. Masuk salah 2. Pasal apa? Kerana tak kena cara. Tak ikut cara sebagaimana yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masalahnya. Dan tidak menunjukkan satu contoh yang baik kepada orang bukan. Apa yang berlaku di zaman Nabi, zaman sahabat, sehingga orang kafir masuk Islam. Kalau kita baca dalam sejarah, di mana ada perjalanan yang dikenali dengan jalan sutera. Jalan sutera ni ialah jalan yang dilalui oleh orang Islam sehingga sampai ke negeri China. Yang dikenali hari ini dengan Asia Tengah. Di mana kawasan Asia Tengah itu ranah agama lain. Habis masuk Islam. Sampai ke negeri China. Ini hebat. Itu jalan yang dilalui oleh pedagang-pedagang Islam. Setiap negeri yang dia lalu, dia berniaga, dia menyampaikan Islam. Rakyatnya masuk Islam. Begitulah jalan ke Asia Tenggara. Yang mari sini, seluruh orang sini masuk Islam. Menerima dengan segera. Dengan segera dia masuk Islam. Ini kan mereka faham cara berdakwah. Cara berdakwah dia faham. Kita ini tak faham cara berdakwah. Tak tahu yang mana wajib yang ijma' ulama', mana wajib yang ada khilaf di kalangan ulama', mana yang wajib dan mana yang sunat, tak tahu antara satu sama lain. Ini jadi kelaru. Dengan sebab itu, kita tidak berjaya di dalam dakwah. Tengok hadis ini.
Rasulullah kata kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, ajak dia mengucap 2 kalimah syahadah. Setelah dia mengucap 2 kalimah syahadah, beritahu dia sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu ni pula, dalam mazhab Syafi'i wajib kena baca Fatihah bila sembahyang beriman. Hanafi kata, tak apa, pakai ikut saja. Apakah Hanafi? Tak jadi salah. Oh, Hanafi tu Syafi'i. Syafi'i dengan Hanafi mana lebih Nabi Muhammad? Syafi'i Hanafi ni adalah ulama-ulama mujtahid. Dia antara kita kejar dulu. Sebelum dia belajar dulu, suruh dia ikut dulu. Ikut sembahyang dulu. Lepas tu dia faham kena sunat, nak membersihkan diri. Dengan sendiri dia sunat. Ini timbul nanti kena qada pula. Ini kerana tidak faham cara berdakwah. Ini jadi satu masalah kepada kita dalam dunia Islam hari ini. Kerana orang Islam tak mengaji Islam daripada sumbernya, tapi mengaji daripada rantingnya. Ini jadi masalah. Mengaji daripada ranting, tak mengaji daripada sumber. Sumber ajaran Islam itu Quran dan hadis Nabi SAW. Imam Syafi'i kata, jika sekiranya kamu bertemu dengan hadis yang sahih, itulah mazhab aku, kata Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah kata, sekiranya mau bertemu dengan hujah yang kuat, itulah pendapat aku. Imam Malik kata, semua cakap manusia termasuk cakap aku boleh diterima dan boleh ditolak, malaikat cakap orang yang ada dalam kubur ini, iaitulah Nabi SAW. Ini kena faham betul-betul. Di mana ini cara dakwah? Suruh mereka sembahyang 5 waktu. Setelah mereka menunaikan sembahyang 5 waktu, setelah dia sembahyang 5 waktu, beritahu kepada mereka Allah mewajibkan kepada orang-orang yang kaya mengeluarkan zakat. Dan zakat ini dibahagikan kepada orang-orang yang berhajat, yang memerlukan pertolongan. Bila mereka sudah buat perkara ini, maka jangan buat zalim kepada mereka. Kalau kamu buat zalim, ingat, doa orang yang kena zalim tak ada hijab, yakni tak ada dinding di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila orang kena zalim berdoa, Tuhan terima. Walaupun orang yang kena zalim tu orang kafir, Tuhan terima doa dia. Oleh kerana itu, jangan buat zalim walaupun kepada orang kafir. Bukan saja orang Islam, orang kafir pun kita tak boleh buat zalim. Kita mestilah melaksanakan batas-batas yang disuruh oleh syarak, yang disuruh oleh agama. Ini uslub yang diajar. Suruh dia sembahyang 5 waktu. Ni kawan tu sembahyang 5 waktu tak apa nak lekat lagi, suruh sembahyang duha dah. Sembahyang duha, lepas tu sembahyang tahajud. Isra dah apa nak lekat, sembahyang tahajud selalu. Ini cara dakwah yang tak kena, tak betul. Mestilah mengikut uslub dan cara yang diajar oleh Nabi SAW. Cara ini telah berjaya menarik orang kepada Islam. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم
ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا وعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidaklah patut kamu kufur engkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya. Yang demikian sifatnya dan kekuasaannya ialah Allah Tuhan sekalian alam. Dan ia menjadikan di bumi gunung ganang yang menetapnya tersergam tinggi di atasnya. Serta ia melimpahkan berkat padanya. Dan ia menentukan ada padanya bahan-bahan keperluan hidup penduduknya. Sekadar yang menyamai hajat yang diminta dan dikehendaki oleh keadaan mereka. Semuanya itu berlaku dalam 4 masa. Kemudian ia menujukan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Sedang langit itu masih berupa asap. Lalu ia berfirman kepadanya dan kepada bumi. Turutlah kamu berdua akan perintahku. Sama ada dengan sukarela atau dengan paksa. Keduanya menjawab. Kami berdua sedia menurut patuh dengan sukarela. Lalu ia menjadikannya 7 langit. Dalam 2 masa. Dan ia memberitahu kepada tiap-tiap langit akan urusan dan keperluannya masing-masing. Dan kami hiasi langit yang dekat pada pandangan mata penduduk bumi dengan bintang-bintang yang bersinar cemerlang, serta memelihara langit itu dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Kuasa lagi amat mengetahui. Oleh itu, kalau mereka yang musyrik berpaling daripada mengesahkan Allah dan menjalani jalan yang lurus, maka katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku memberi amaran kepada kamu dengan azab yang dahsyat, yaitu petir, seperti petir yang telah menyambar kaum Ad dan kaum Samud. Mereka ditimpa azab itu kerana semasa mereka didatangi oleh rasul-rasul, memberikan berbagai-bagai penjelasan mengenai keadaan hidup mereka di dunia dan di akhirat, sambil melarang mereka, janganlah kamu menyembah malaikat Allah. Mereka menjawab, jika Tuhan kami hendak mengutus rasul-rasul, tentulah ia akan menurunkan malaikat. Oleh itu sesungguhnya, kami kufur engkar akan apa yang kamu katakan. Kamu diutus membawanya. Adapun kaum Ad, maka mereka berlaku sombong takabur di muka bumi, dengan tiada sebarang alasan yang benar, serta berkata, siapakah yang lebih kuat dari kami? Dan mengapa mereka bersikap demikian? Tidakkah mereka memperhatikan bahawa Allah yang menciptakan mereka dari tiada kepada ada adalah lebih besar kekuatannya dari mereka? Dan sememangnya mereka sengaja mengingkari tanda-tanda kekuatan kami, sedang mereka sedia mengetahuinya. Lalu kami hantarkan kepada mereka angin ribut yang kecil dalam beberapa hari yang nahas malam, kerana kami hendak merasakan kepada mereka azab seksa yang menghina dalam kehidupan dunia. Dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar kehinaannya, sedang mereka tidak diberikan pertolongan menghindarkan azab itu. Setelah dinyatakan dalam ayat-ayat yang terdahulu berkenaan dengan tanda kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui mukjizat Al-Quranul Karim,
Tetapi kebanyakan orang-orang kafir, terutamanya orang-orang kafir di Mekah, yang melihat akan batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengetahui dan melihat sendiri akan tanda-tanda kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian mereka ingkar. Mereka menentang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu supaya dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu yang menyatakan dalil ketuhanan Allah, keagungan dan kebesarannya. Kejadian yang dan manusia melihat bagaimana besarnya alam bumi di mereka berada di atasnya, dan alam langit yang ada di atas mereka. Itu semua menjadi tanda ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, "Qul a'innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmain." Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu kufur terhadap Tuhan yang menciptakan bumi dalam masa 2 masa? Asal perkataan yaumain dalam masa 2 hari. Tuhan menjadikan bumi yang kamu pijak ini hanya dalam masa 2 hari. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Taala boleh menjadikan semua kejadiannya dengan kun fayakun. Bila Allah Taala berfirman jadi, maka jadi serta-merta. Tapi Allah Taala jadikan bumi selama 2 hari. Ada ulama yang mengatakan perhitungan 2 hari itu tidak sama dengan hari yang kita lihat pada hari ini. Mengikut Mujahid ialah seorang ulama tafsir, mengatakan 1 hari menyamai 1000 tahun. Mengikut perhitungan hari kamu. 1000 tahun. Walaupun 1000 tahun, walaupun sekelip mata, tak ada beza di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan demikian untuk menyatakan di antara sifat kepujian Allah ialah cermat. Allah Ta'ala menjadikan alam dalam keadaan tidak gopoh. Tidak gopoh gapah. Walaupun Allah Ta'ala kalau dia jadikan sekelip mata pun sempurna juga. Tak ada beza. Tapi untuk menunjukkan sifat kemuliaannya tidak gopoh gapah. Allah Ta'ala menjadikan bumi dalam masa 2 hari. Dalam masa 2 hari Allah menciptakan bumi. Itu mengikut kenyataan yang ada di dalam ayat ini. Dan di sana ada ulama yang menafsirkan lagi dengan menentukan hari-hari Allah menjadikan langit dan bumi. Iaitulah Allah menjadikannya 2 hari pada hari Ahad dan hari Isnin. Hari Ahad dan hari Isnin Allah Ta'ala menjadikan bumi. وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا, dan kamu jadikan bagi Allah itu ada sekutu-sekutu. Berani kamu mengadakan Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Padahal dialah yang menjadi bumi yang besar ini, tempat kamu berpijak. Dalam masa 2 hari, tiba-tiba kamu, wahai orang kafir, melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Sama ada Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah itu Tuhan yang diibadatkan kepadanya dengan mengadakan patung, berhala dan berbagai-bagai. Ataupun mengadakan pemimpin-pemimpin yang boleh membuat hukum syariat. Yang mengadakan undang-undang, mengganti undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk juga mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Berani kamu mengadakan begitu. Zalika Rabbul Alamin. Padahal itulah dia Tuhan semesta alam. Allah yang menjadikan alam, yang mentarbiyah alam dengan kekuasaannya. Bukan saja dia menjadikan alam, dia mentarbiyahkan alam ini pula.
dengan peraturan-peraturannya. Berani kamu mengadakan Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah? Dalam perkara ibadat, dalam perkara hukum syariat? Berani? Padahal itulah dia Tuhan Rabbul Alamin. Tuhan semesta alam. Tuhan yang menjadi, menguruh dan mentarbiyah alam ini. Waj'ala fiha rawasiya min fawqiha. Wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha. Fi 4 ayamin sawa'an lis-sa'ilin. Dan dia menjadikan pada bumi itu akan pasok-pasoknya. Setelah dijadikan bumi, Allah Ta'ala jadikan pada bumi itu pasok-pasoknya. Diadakan pasok-pasok pada bumi. Dan diberkati bumi itu dengan rezeki yang melimpah ruah. Dijadikan sungai, dijadikan pohon, dijadikan berbagai-bagai jenis logam dan galian. Ada ulama yang menafsirkan Allah Ta'ala menjadikan bumi dalam masa 2 hari. Dan menentukan hari itu hari Ahad dan hari Isnin. Dan ulama yang mengatakan kemudian Allah Ta'ala menjadikan bukit, bukau, gunung ganang, sungai, pohon dan lain-lain dalam masa 2 hari pula. Iaitulah hari Selasa dan hari Rabu. Hari Selasa dan hari Rabu. Itu mengikut Qatadah dan Mujahid. Itu kenyataan ulama. Quran tidak menentukan hari apa. Cuma dinyatakan Allah Ta'ala jadikan bumi. Allah Ta'ala jadikan bukit, bukau dan gunung ganang. Allah Ta'ala jadikan sungai-sungai. Allah Ta'ala jadikan pohon kayu, segala tumbuhan. Segala galian yang menjadi rezeki kepada manusia. Semuanya dalam masa 4 hari. Sawa'an lis-sa'ilin. Sama saja bagi orang-orang yang memerlukan dan orang-orang yang tidak memerlukan. Orang yang minta dan orang yang tak minta dijadikan untuk semua. Dan akhirnya mereka berhajat antara satu sama lain. Dan Allah Ta'ala jadikan pohon-pohon yang berbeza. Dan hasil-hasil yang berbeza. Di antara satu negeri dengan satu negeri. Supaya berlakunya pertukaran di kalangan manusia. Manusia yang memerlukan garam. Di negeri dia tak ada garam. Tapi ada bahan yang lain. Ada sayuran. Menghantar sayuran. Dan diambil garam. Daripada negeri yang ada garam. Begitulah yang ada besi, yang ada minyak. Yang ada berbagai-bagai bahan. Allah Ta'ala jadikan sumber-sumber yang berbeza. Untuk melakukan pertukaran di kalangan manusia. Sawa'an lis-sa'ilin. Sama saja. Bagi mereka yang meminta dan mereka yang tak minta. Sama saja dijadikan untuk semua. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan untuk menciptakan langit. Asal berkata bersemayam. Bersemayam dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak bertempat sebagian bertempatnya makhluk. Sebagai makhluk. Wahia dukhanun. Dan langit pada masa itu adalah asap. Iaitulah asap yang dijadikan daripada wap. Wap daripada kejadian bumi. Menumbuhkan asap dan naik ke langit. Dan Allah Ta'ala ciptakan langit. Daripada asap wap daripada bumi itu. Faqala laha wal ardi tiya taw'an aw karha. Lalu Allah berfirman baginya. Allah Ta'ala berfirman bagi langit dan bagi bumi. Datanglah kamu berdua dalam keadaan taat ataupun dalam keadaan paksa. Kamu mesti tunduk kepada aku, wahai bumi. Kamu mesti patuh kepada aku, wahai langit. Itu firman Allah Ta'ala kepada bumi dan langit. Sama ada kamu nak ataupun tak nak, mesti taat. Qalata ataina ta'i'in. Kedua-duanya bumi dan langit berkata, wahai Tuhan kami, kami datang menghadapmu dalam keadaan taat. Kami datang menghadapmu dalam keadaan taat, dalam keadaan Islam, dalam keadaan menyerah diri kepada Allah, bukan dalam keadaan dipaksa. Menunjukkan bahawa langit dan bumi, langit tempat kita berpijak, bumi tempat kita bernaung, taat kepada Allah Ta'ala. Dalam keadaan Islam, dalam keadaan menyerah diri. Bagaimana kita yang berada di atas bumi, di bawah langit, tiba-tiba tak taat kepada Allah Ta'ala. Ini sangat jahat.
bumi yang besar, langit yang lebih besar. Kedua-duanya taat secara Islam, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqadahunna sab'a samawati fi yawm. Lalu Allah Ta'ala memutuskan kejadian 7 langit. Dijadikan langit itu 7 lapis. Fi yawmaini, pada 2 hari saja. Padahal langit lebih besar pada bumi. Banding langit yang ke-7, Sidratil Muntaha. Kursi bumi macam debu yang halus saja. Allah Ta'ala jadikan bumi dan segala keperluannya dalam masa 4 hari. Allah Ta'ala jadikan langit yang lebih besar itu dalam masa 2 hari saja. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang maha berkuasa, yang tidak ada tandingan dan tidak ada bandingan. Wa auha fi kulli sama'in amraha. Dan Allah Ta'ala mewahyikan urusannya pada tiap-tiap langit mengikut perintahnya. Tiap langit mengikut urusan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kejadian malaikat-malaikat yang ada di dalamnya. Berapa puluh malaikat? Apa keperluannya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kekuasaan, keagungan dan kebijaksanaan yang kita tak mampu nak fikir bagaimana sifat ketuhanannya itu. Maka kita hanyalah menyerah diri kepada Allah dan beriman kepada Allah. Jangan jadi orang kafir yang jahat, yang melakukan syirik, yang melakukan zalim. Allah Ta'ala mewahyikan pada tiap-tiap langit akan urusannya. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikut Ibn Abbas, bagi tiap-tiap langit ada malaikat. Dan bagi tiap-tiap langit ada Kaabah yang ditawaf oleh para malaikatnya. Dan malaikat berhadap kepadanya. Dan langit dunia diadakan Al-Baitul Ma'mur. Ini mengikut riwayat Ibn Abbas. Mengikut riwayat orang lain pula. Perkara ini tak disebut dalam Quran. Yang pentingnya, di sana ada perkara yang kita tahu, yang diberitahu oleh Quran. Dan di sana selalu banyak perkara yang kita tidak tahu, yang hanya berada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebenarnya Allah Ta'ala berfirman, وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا. Dan kami hiaskan akan langit dunia, langit yang paling dekat. Sama dunia, langit yang paling dekat dengan kita. Allah Ta'ala hiaskan dengan masabih. Masabihnya sama mana lampu-lampu. Maksudnya matahari, bulan, bintang, cakrawala. Yang bergemulakan, yang menjadi perhiasan. Yang dapat kita lihat dengan mata kita. Dan di antaranya yang dapat dilihat dengan teropong pembesar. Baru boleh nampak, kalau kita tak nampak. Terlalu banyak, tak mampu nak dikira banyaknya. Bintang-bintang cakrawala yang ada dalam langit dunia. Wahifza. Dan Allah Ta'ala jadikan pemeliharaan supaya rahsia-rahsianya tidak dicuri sewenang-wenang oleh jin yang kafir, oleh syaitan. Lalu diburu oleh malaikat, dipanah oleh serpihan-serpihan bintang. Itu pemeliharaan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalika taqdirul azizil alim. Begitulah penentuan oleh Tuhan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Yang kita tak mampu nak lawan kekuasaan dia. Betapa perkasanya. Yang maha mengetahui. Terlalu banyak ilmunya. Ilmu yang tak terhingga. Ilmu yang ada pada kita sedikit saja. Maka kita mengaku dan menyerah diri kepadanya. Fa'in a'radu. Maka jika sekiranya mereka berpaling, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah kamu beritahu kepada mereka akan kekuasaan Allah, kejadiannya yang begitu hebat, tiba-tiba mereka tak mau ikut juga, nak lawan juga. Nak lawan Islam, tak mau ikut Islam. Nak cari Tuhan yang lain daripada Allah. Nak cari hukum yang lain berhukum Allah. Faqul anzartukum sa'iqatan
mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Maka katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku memberi amaran kepada kamu dengan amaran petir yang pernah menyambar kaum 'Ad dan kaum Thamud. Bila Nabi baca ayat ni siapa di sini? Utbah bin Rabi'ah akak tangan tutup mulut Nabi, jangan sebut wahai Muhammad. Yang kita baca minggu lepas. Kerana Utbah bin Rabi'ah ni orang Arab. Dan dia tahu kisahnya. Kaum 'Ad dan kaum Thamud. Kaum 'Ad, bekah-bekahnya masih ada di negeri Yaman. Di sempadan Yaman dengan Arab Saudi dan Oman. Yang dikenali dengan Ahqaf, itu kaum 'Ad. Dan kaum Thamud, kesan-kesannya masih ada di Jordan dan di utara Arab Saudi. Masih ada rumah-rumah yang dipahat daripada batu-batu bukit yang pejal. Orangnya dah tak ada, dibinasakan oleh Allah. Kalau mu nak lawan, aku beritahu kepadamu amaran petir yang pernah menyambar kaum 'Ad dan kaum Thamud. Yang dibinasakan oleh Allah bila mereka lawan Allah Ta'ala. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. Apabila datang kepada mereka oleh rasul-rasul di hadapan mereka dan di belakang mereka, Allah Ta'ala mengutuskan kepada mereka rasul-rasul yang ada di hadapan mereka dan rasul-rasul di belakang mereka. Rasul-rasul yang telah dahulu mereka tahu ceritanya dan rasul-rasul yang ada di hadapan mereka. Semua rasul-rasul itu mengajak Allah ta'budu illallah, bahawa kamu tidak boleh mengabdikan diri malaikat kepada Allah sahaja. Kamu mestilah menyembah Allah dengan melakukan ibadat kepada Allah. Jangan menyembah Tuhan yang lain daripada Allah. Kamu juga hendaklah patuh secara taat, menyerah diri kepada hukum dan peraturan Allah. Jangan buat peraturan sendiri dalam perkara yang tak diizin oleh Allah Ta'ala. Kalau zaman sekarang Allah Ta'ala dah mengadakan hukum qisas dan hudud, kira-kira undang-undang lain. Itu daripadanya. Samalah juga dengan kaum 'Ad dan kaum Thamud. Bukan sahaja mereka menyembah Tuhan yang lain daripada Allah, mereka mengadakan undang-undang yang lain daripada undang-undang Allah. Qalu law syaa rabbuna la anzala malaikah. Mereka berkata, melawan rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah, menentang rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah dengan cara mempersedukan rasul itu. Mereka berkata, kalau sekiranya Tuhan kami menghendaki, nasib Tuhan mengutus malaikat dan rasul. Mengapa diturunkan malaikat? Diturunkan orang manusia macam kami juga. Fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Maka sesungguhnya dengan apa yang kamu telah diutuskan dengannya, kami engkar. Kami kufur. Kufur maknanya engkar, kami lawan. Kami tak mau ikut. Cakaplah nak cakap, beritahulah nak beritahu, kami tak mau ikut. Kerana kamu ni pelawak, kamu ni bohong. Mereka bohongi rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah. Padahal rasul-rasul itu dilahirkan oleh Allah di kalangan mereka. Mereka melihat rasul-rasul ni sejak kecil, dibesarkan menjadi orang muda, tak pernah bohong, akhlaknya baik, seorang yang cerdik. Bila rasul-rasul itu membawa ajaran Allah, mereka lawan rasul-rasul itu. Itulah perangai umat zaman dulu, dan itulah juga perangai umat yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menghuraikan, fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Maka adapun kaum 'Ad, mereka berlaku sombong di muka bumi dengan cara yang tidak sebenar. Mereka berlaku sombong di muka bumi. Manta-manta mereka adalah orang yang kuat dan gagah. Wa qalu man ashaddu minna quwwah. Dan mereka berkata, siapa yang lebih kuat daripada kami? Kerana kaum 'Ad, kaum Nabi Hud ni Allah Ta'ala jadikan tubuh mereka besar. Tubuh mereka besar pada bangsa lain. Dan mereka pula gagah perkasa. Boleh mengangkat batu-batu yang berat. Gagahnya mereka. Dan mereka memahat batu-batu dijadikan balak untuk tiang bangunan yang mereka dirikan.
bangunan yang besar, yang tinggi. Itu tamadun mereka. Kalau nak bercakap pasal buat bangunan besar ni, zaman dulu dah ada dah kaum Ad. Yang lebih gagah, yang lebih kuat. Mereka berbangga dengan kekuatan mereka. Dan mereka berkata, siapa yang lebih kuat daripada kami? Siapa lebih kuat daripada kami? Itu sombongnya dan takaburnya mereka. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Adakah mereka tidak nampak, mereka tidak lihat, mereka tak tahu dan mereka tak faham bahawa Allah yang mencipta mereka itu, dialah yang lebih kuat dan lebih gagah daripada mereka. Adakah mereka tak nampak Tuhan yang menjadikan mereka, yang menciptakan mereka itu lebih hebat dan lebih kuat daripada mereka? Wa kanu bi ayatina yajhadun, dan adalah mereka itu engkar terhadap ayat-ayat kami. Mereka lawan ayat-ayat Allah. Sudahlah lawan, mereka sombong pula, takabur pula, tepuk jari pula. Kami bangsa kuat yang gagah, siapa boleh lawan kami? Itu sombongnya mereka. Fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisat. Lalu kami utuskan kepada mereka angin yang terlalu sejuk, yang terlalu kuat walnya dan tiupannya. Lalu Allah Ta'ala utuskan kepada kaum Ad angin yang terlalu kuat. Bukan saja kuat, suara angin pun kuat. Bunyi berdoa. Kemudian terlalu sejuk. Fi ayyamin nahisat, pada hari-hari nahas kepada mereka. Allah turunkan angin itu pada hari-hari yang membawa celaka kepada mereka, yang bernahas kepada mereka. Allah agung mereka dengan hari-hari yang celaka, iaitulah mereka mengikut hari-hari ditetapkan oleh Allah. Angin yang kuat, yang sejuk, yang menyeksa, menyebabkan mereka dibinasakan oleh Allah. Linudhiqahum azabal khizyi fil hayatid dunya, supaya kami rasakan mereka azab yang menyeksa mereka dalam kehidupan dunia. Rasakan kepada mereka di atas dunia dengan datangnya angin. Kekuatan tubuh badan mereka tak tahan menghadapi angin yang kuat itu. Mereka dimusnahkan, bangunan-bangunan mereka dibinasakan. Itu zaman dulu. Hari ini pun Allah Ta'ala tunjuk juga jarang-jarang berlaku angin putih beliung di Amerika, di China, di mana-mana. Walaupun mereka adalah kuasa-kuasa besar dunia, tak boleh nak tahan. Baru-baru ni 90% daripada sebuah bandar di satu daerah di Amerika musnah, dibinasakan oleh angin. Allah Ta'ala tunjuk di zaman kita pun ada juga ditunjuk sekarang. Itulah dia kekuasaan Allah. Allah Ta'ala rasakan seksa di atas dunia. Wala azabul akhirati akhza wa hum la yunsarun. Dan azab di hari akhirat lebih menyeksa lagi. Azab di hari akhirat lebih besar dan lebih hebat lagi. Wa hum la yunsarun, dalam keadaan mereka tidak diberi pertolongan. Itulah dia kekuasaan Allah. Wahai pemimpin Mekah yang lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengar molek cerita ini. Dan wahai pemimpin-pemimpin yang sama perangai dengan pemimpin Mekah, baca molek cerita ini. Dan dengar, jangan lawan Tuhan. Jangan berasa kamu gagah, kamu kaya, kamu kuat. Jangan berasa bila tiba Allah Ta'ala menurunkan hukumnya, kamu tak boleh lawan hukum Allah Ta'ala. Oleh kerana itu, kamu taklah serah diri pada awal-awal lagi. Supaya kamu mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.